Peraturan Mesyuarat 669 oleh Yang Berhormat Kuantan bagi maksud bekalan 6 Jabatan Perdana Menteri. Ya, sila Muhammad Kuantan. Kuantan. Letih saja. Terima kasih Datuk Pengerusi. Merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 669, dengan ini saya ingin mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membahas di peringkat jawatan kuasa rang Undang-Undang Perbekalan 2014 bagi Jabatan Perdana Menteri. Datuk Pengerusi, peringkat jawatan kuasa ialah di mana kita melihat jumlah figures ya dengan secara detail. Di peringkat jawatan kuasa inilah di mana seharusnya berlaku reappropriation of funds dengan izin. Saya mengambil roh dan semangat yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, di mana Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memadamkan ini mukadimah Datuk Pengerusi, mukadimah, di mana Umar Ibn Abdul Aziz memadamkan lilinnya apabila datang seorang pengadu ya yang bercakap berkenaan dengan hal peribadi. Begitulah pertanggungjawaban seorang khalifah berkenaan dengan apabila melibatkan duit rakyat. Jadi di dalam 66/9 ini apabila kita bercakap berkenaan reappropriation of funds, ya, jadi di situlah semangatnya di mana kita bertanggungjawab kepada rakyat setiap sen, sikit banyak kita bertanggungjawab. Maka saya Kuantan mohon mencadangkan bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM1,633,632, iaitu pecahannya RM22,227.20 kali 5 orang penasihat kali 12 bulan daripada jumlah yang diperuntukkan di bawah Kepala Bekalan Pembangunan B6 di bawah butiran 010100 Program Aktiviti Jabatan Perdana Menteri di bawah objek sebagai 29000 Perkhidmatan Ikhtisas Jabatan Perdana Menteri. 5 orang penasihat khas yang dimaksudkan ialah 1. Datuk Seri Syarizat binti Abdul Zalil, penasihat khas hal ehwal wanita kepada Perdana Menteri. Kedua, Datuk Seri Noh Omar, pengerusi, saya baca jawatan yang sebetulnya selepas kita dapat Hansard ya. Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor. Ya Muhammad, kena baca usul yang Muhammad. Ya, saya baca usul ni. Saya baca usul. Datuk Wira Muhammad Johari Bahrum, penasihat khas wilayah Koridor Utara. Yang Berhormat Hasbi bin Habibullah, ya, saya baru dapat dia punya ni, pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan. Kena baca yang Muhammad. Ya, penasihat Pembangunan Sarawak. Ya. Datuk Pengerusi, ini usul saya, tetapi maklumat yang kita dapat sebelum Hansard. Sebelum Hansard. Dia kena baca usul ya. Oh ya, okey. Tak apalah, dalam perbahasan ini usul haram boleh buat correction. Dan Tan Sri Rais Yatim, iaitu penasihat hal ehwal kebudayaan ya, hal ehwal sosial dan kebudayaan. Pelantikan 5 orang yang dilantik sebagai penasihat khas di Jabatan Perdana Menteri tersebut adalah merupakan lantikan tidak wajar dan penyelewengan serta pembaziran wang rakyat. Memandangkan kita sudah ada pun pakar-pakar dalam bidang tersebut di peringkat menteri dan juga pegawai-pegawai kerajaan dalam kementerian. Datuk Seri Syarizat Jalil sewaktu menjadi menteri pun tidak menjalankan tugas beliau dengan cemerlang. Yang Ahmad. Beliau meletakkan jawatan sebagai menteri. Dan saya tak kisah kalau wanita UMNO nak dia sebagai ketua wanita. Tetapi memalukan untuk dilantik sebagai penasihat hal ehwal wanita. Lagipun kita sudah ada menteri hal ehwal wanita serta kita boleh juga melantik pihak konsultan pakar dari UNDP sekiranya kita memerlukan, yang bukan bertaraf menteri, tak perlu pun bertaraf menteri. Jadi bukan pakar ya, kalau nak lantik pakar tu ada ramai lagi pakar yang boleh dilantik tapi bukan bertaraf menteri, dan jangan kita guna banyak duit untuk pembaziran wang rakyat. Yeah. Kedua, Datuk Seri Noh Omar. Ini merupakan lantikan politik untuk membantu BN mengambil alih negeri Selangor.
Baca, teruskan Dato' Pengerusi, boleh saya baca usul Ya, ni? ya, teruskan. Teruskan. Kenapa banyak sangat pengganggu ni? Ya. Saya dah minta mereka Tadi diam, dia yang Muhammad. paling kuat mengganggu. Ya. Kuantan paling kuat mengganggu tadi. Pagi tadi lagi teruk ya Muhammad. Menteri tak ada boleh baca usul pun. Ini merupakan lantikan politik untuk membantu BN mengambil alih Negeri Selangor. Dia punya kerja terima ahli masuk UMNO ya. Dan tidak wajar dibayar oleh rakyat. Tak saya ulang, tidak wajar dibayar oleh rakyat melalui peruntukan di Jabatan Perdana Menteri. Lantikan ini perlu dibiaya oleh parti politik dan bukan oleh rakyat. Yang ketiga, Datuk Wira Muhammad Johari Baharom, Penasihat Koridor Utara, Wilayah Koridor Utara. Lagi satu penasihat yang redundant. Kerana pembangunan Koridor Utara, kita sudah ada para profesional dari kalangan pegawai kerajaan. Jumlah membayar penasihat khas ini perlu dipotong dari jumlah yang perlu dipikul oleh rakyat. Yang keempat, Yang Berhormat Hasbi bin Habibullah, Limbang. Sarawak merupakan negeri yang kaya, boleh membayar emolumen yang tinggi kepada adun-adun mereka. Saya mencadangkan penasihat Sarawak ini dibayar oleh kerajaan negeri Sarawak sekiranya masih diperlukan dan kemudian ditindikkan kepada Jabatan Perdana Menteri. Seconded. Yang kelima, Tan Sri Rais Yatim, penasihat hal ehwal sosial dan kebudayaan, adalah tidak perlu dilantik kerana kita sudah pun ada Menteri Kebudayaan dan Pelancongan. Sekiranya menteri tidak layak, maka wajarlah ditukar saja menteri. Dan bukan membebankan rakyat dengan membayar gaji penasihat khas bertaraf menteri. Saya ulang di sini bahawa penyelewengan duit rakyat ini adalah tidak perlu sama sekali. Dan saya menegaskan di sini bahawa ianya perlu dipotong dari peruntukan maksud bekalan pembangunan B6. Menjadikan jumlah yang perlu dikurangkan dan dipotong dari maksud bekalan pembangunan B6 di bawah butiran 010100 Program Aktiviti Jabatan Perdana Menteri di bawah objek 29000 Perkhidmatan Ikhtisas Jabatan Perdana Menteri sebanyak RM1,633,632. Datuk Pengerusi, saya pohon semangat Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz itu kita rangkum bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ada usul Muhammad, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Peraturan mesyuarat dalam 12 dalam kurungan 1, saya jemput Yang Maha Menteri. Datuk Speaker, menghormati hari ini hari Khamis, malam Jumaat dan juga banyak orang berpuasa, maka saya membawa usul ini. Datuk, ini betul mengikut peraturan mesyuarat 12/1. Saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan usul di bawah peraturan mesyuarat 66/9 oleh Yang Berhormat Kuantan dan dalam peringkat jawatankuasa Jabatan Perdana Menteri, Rang Undang-Undang Perbekalan 2014, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 18 November 2013. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Adalah Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Adalah yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Majlis dalam jawatan kuasa. Adalah Yang Berhormat, usul di bawah peraturan mesyuarat 66 dalam kurungan 9 oleh Yang Berhormat Kuantan sebagaimana yang dikemukakan tadi bagi maksud bekalan 6 Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Yang Berhormat Kinabatangan. Datuk Pengerusi, saya berdiri di sini dan 100% menolak usul daripada rakan saya daripada Kuantan berhubung dengan apa ini usul bertajuk iaitu memotong gaji beberapa anggota yang dilantik oleh kerajaan. Dan saya rasa usul ini, Datuk Pengerusi, inilah pembangkang ni sebetulnya. Dia tidak dulu meneliti satu demi satu. Dan saya rasa usul ini usul haram. Dan tidak pun perlu dibahas. Sebab
nombor 4 ini, Yang Berhormat Hasbi bin Habibullah ini bukan penasihat pembangunan Sarawak. Dia adalah pengurusi Lembaga Pengelesinan Kenderaan ataupun LPKP. Kau boleh. Jadi oleh kerana itu, Yang Berhormat ini langsung tidak ada fakta yang betul untuk dibincang. Dia dan saya kalau boleh mengusulkan Yang Berhormat ini dihadapkan kepada Dituan Kuasa Pilihan Khas 12.1 sebab memisongkan dewan, memisongkan fakta. Sila. Baru buka 5 pintu sudah masuk. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Saya mau minta penjelasan sikit daripada Yang Berhormat Kinabatangan. Kalau sepatut nak buat apa-apa usul, sebagai wakil rakyat mesti tahu apa sepatut mau buat. Mesti mau cek dulu fakta-fakta. Nasi saya punya sahabat ini, Yang Berhormat daripada Limbang ini, dia jumpa saya semalam, dia sikit mau pingsan. Dia sudah senang hati, dia sudah jadi penasihat pembangunan Sarawak. Dia kata dia cuma syok sendiri kong kali kong saja, apa pun tidak terasa. Macam mana ini dia buat usul pun tidak paham. Dia cuma sebagai pengurusi. Memang tadi saya setuju sepatut kita pun mau buat usul refer dia pergi jawatan kuasa. Jadi dia bukan pengurusi kaji, mau minta raya kasih buang. Ini dia pun tak paham macam mana dia boleh bernasihat sama dia punya rakyat. Saya mau tanya Kinabatangan, setuju ke tidak? Kita kalau ada ini macam punya wakil rakyat, dia bukan memisu dewan. Buang masa kalau hari ini kita sudah bahas, satu jawatan sudah habis. Dalam perbahasan belanjawan, setuju atau setuju? Memang betul Bintulu. Sebab itu saya katakan tadi, Yang Berhormat Kuantan ini, dia tak memahami apa-apa situasi pun. Saya tak tahu dari mana dia maklumat yang salah ini. Ini baru salah. Dan bantu dia Seputi, bantu. Ya, Seputi. Terima kasih Datuk Speaker. Saya sebenarnya lihat yang senarai ini ya. Semua ni yang gagal dilantik sebagai menteri, timbalan menteri, lepas tu bagi gaji lagi, bagi jawatan lagi. Saya kasihanlah, Kinabatangan sudah 4 penggal sama dengan saya. Kenapa tidak dilantik jadi penasihat kepada kerajaan negeri Sabah? Kasihanlah Kinabatangan, kamu dipinggirkanlah. Lebih baik sokong usul ni. Nak bagi jalan, Beruas bangun ya, Mat. Oh, dia tolong lagi. Ya. Kasih dulu. Baru kita Beruas kupas dua-dua. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Tuan Pengerusi, saya ingin nyatakan bahawa di depan kita adalah satu usul yang telah dinyatakan dengan jelas bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM1,633,062 sekian. Itu usul. Apa yang di muka surat kedua ni ialah satu penghujahan. Kalau tadi sudah pun diperjelaskan, kita tidak boleh tolak usul. Usul tak ada masalah. Jadi dengan izin dalam mahkamah kita kata pleading, itu penghujahan, tolak tak tolak ataupun ada penjelasan yang telah diberikan oleh pihak sana, kita terima kasih lah. Jadi usul ini tidak boleh ditolak kerana tidak ada pada apa-apa kepincangan. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Datuk Pertua, saya terima kasihlah Seputi dengan Beruas. Ini Seputi ni, dia tak sedar diri tahu. Dulu dia exco timbalan menteri besar. Sekarang kena buang. Dia meroyan. Dan Beruas pula. Beruas kena faham. Sebab allowance yang diterima oleh Yang Berhormat Hasbi ini RM1,900 satu bulan saja. Bermakna fakta wang ringgit ini pun sudah salah. Kecuali lah ahli Parlimen Kuantan bayar dia. Itu lainlah. Jadi itu saya katakan usul ini
Dia tak tahu layakkah kita bahas atau tidak. Sebab fakta dia pun sudah salah, semua pun sudah salah. Jadi macam sudah haram. Kalau boleh lagi Datuk Pertua, saya mau mengusul balik supaya yang berhormat yang membawa usul ini dihadapkan kepada jabatan kuasa kebebasan sebab menyeleweng dewan. Nasib baik kita ini tidak mudah diseleweng. Sebab itu kita menang pilihan raya. Kita tak boleh kalah. Walaupun macam-macam usaha dilakukan oleh pembangkang, oleh pokok senar, tapi rakyat tidak mendengar hujah mereka. Dan saya pertama, kedua, Kinabatangan. Di belakang sana. Oh, itu suara garang, saya tahu. Saya menjadi ahli parlimen baru. Dalam 3 sesi ini saya cukup kagum dengan Kuantan punya hujah. Memberi fakta-fakta yang saya ingat betul. Hari ini dengan dibawa usul yang ada pada hari ini, bersetuju ke tidak kinabatangan? Selama ini apa yang dihujahkan di dalam dewan, nampaknya tak betul lah semuanya tu. Betul ke tidak? Kinabatangan. Masuk hujah. Terutama isu linas. Itulah sebabnya saya tadi mukadimah dia menyebut apa ini Umar Abdul Aziz. Dia seperti sipu dia apa ini Guan Eng. Bagan. Jadi seharusnya dia berguru sama pokok senar. Jangan sama Bagan. Bagan punya dia kekirim. Tak boleh kita ikut. Ya siapa tadi? Kota Tinggi. Kota Tinggi. Kota Tinggi silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kebanyakan. Saya pun bersama dengan Gerik tadi. Sama lama ni kita terpesona dengan statistik gitu dan begini. Tapi hari ini saya dapat tahu bahawa banyak statistik ni tak betul. Banyak dia cakap tu ditembak saja, hantam saja. Saya ingat mereka cakap pasal ketulusan, cakap pasal statistik, tapi mereka tidak berintegriti. Mereka yang sebenarnya tidak berintegriti. Sebab apabila bercakap, kita dewan dikelirukan dengan fakta-fakta yang tak betul. Contoh pasal Maida tadi, Gombak cakap. Rupanya kita diberitahu jauh panggang dari api, jauh seperti yang dicakap. Jadi saya mintalah supaya kita ni mulai ini kena tengok balik statistik mereka ni. Kebanyakan ni tak betul. Mereka nak ketulusan tapi mereka tidak berintegriti. Terima kasih. Kota Tinggi. Saya lihat kalau orang yang bawa usul ini tidak ada fakta dan juga berniat jahat dan saja mau politikan dan mencemarkan nama kelima-lima orang penasihat ini. Saya ingin mencadangkan orang yang bawa usul ini patut dipotong gaji. Terima kasih. Tak boleh. Ya. Ini tadi bahas dibahas. Belum habis lagi. Kota Tinggi dan Simpang Regam. Itulah sebetulnya selama ini biar rakyat tahu kita dilonggokkan dengan pembohongan demi pembohongan, tetapi Allah Maha Berkuasa. Hari ini Allah Taala telah membuktikan bagaimana pembohongan itu telah ternyata. Pilihan raya kita diseleweng dengan 40,000 Bangladesh. Tak boleh dibuktikan langsung. Ya, sila Sarawak. Mas Gading. Ini YB Sarawak ni jarang bercakap tapi dia tak tahan sudah. Sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Kinabatangan. Baru pagi tadi waktu kita berbincang mengenai usul, kita dinasihat oleh ahli dari Puchong bahawa usul itu tidak syah dan tidak dapat diterima kerana kita belum menyiasat fakta-fakta. Jadi sekarang sudah jelas dalam usul ini ada fakta yang tidak betul. So now I give you back your own medicine. So dengan izin Tuan Speaker. Terima kasih. Hormat Kinabatangan. Boleh golong ya Mas. Ya, saya Datuk Pengurusi. Satu, ini penting. You nak tanya? Last. Sila. Terima kasih Tuan Pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Saya just nak menekankan satu isu tadi. Yang Berhormat Kuantan tadi telah menekankan sebelum masuk NSET tadi, Yang Berhormat Azbi bin Habibullah ni memang dia harif, bahagian tu dah diubah. Tetapi janganlah kata semua fakta tu salah. Dia tadi sendiri dah tekankan. Biar saya habiskan. Ni floor saya.
Saya dapat floor. Saya dapat floor. Saya dapat floor. Dia jangan kacau. Cukup ya Mat, cukup. Tapi kapal yang sering menuduh orang menipu. Kapal yang sering menuduh orang menipu. Kapal selalu menuduh orang menipu. Kapal. Ini masa saya. Ini floor saya. Saya dapat floor tadi. Kena batangan. Teruskan yang Mat. No, kena batangan. Biar saya sambung. No, maksud saya tadi memang yang berhormat Kuantan arif tentang benda ni. Dia nak betulkan tadi. Tetapi Tuan Speaker kata ini adalah usul diteruskan. Tak bolehlah guna balik benda ni terhadap YB Kuantan. Saya rasa itu tak patut. Dia tahu benda ni, dia nak betulkan tadi. Ruang itu perlu diterima. Tak payahlah sebab semua masuk handset nak kutuk sesuka hati. Itu yang perlu ditekankan. Terima kasih. Jawab tangan. Terima kasih yang berhormat Kota Tinggi, Simpang Renggam, Mas Gading dan Kapar. Jolol sikit. Ya, sekejap. Kita nanti saya lupa. Sebetulnya Kuantan kena faham, Kuantan telah diskredit nama baik yang berhormat ini. Rakyat di kawasan dia bertanya, betulkah yang berhormat jadi penasihat Sarawak ni? Betulkah berhormat terima puluh ribu ni? Bagaimana keadaan dia? Yang berhormat ini kalau di luar dia boleh saman malu tahu Kuantan. Nak perbetulkan keadaan sudah tidak boleh, nasi sudah menjadi bubur. Sebab itu jangan buat tuduhan kalau tidak ada fakta berhubung dengan jawatan-jawatan yang dilantik oleh kerajaan dengan Sahrijat, Datuk Sahrijat. Bagi pandangan pembangkang mungkin dia gagal, tapi bagi pandangan rakyat Malaysia, kena wanita UMNO lah pembangkang telah gagal menawan Putrajaya. Bagi rakan saya ahli parlimen Noma ni, ahli parlimen ini Tanjung Karang, dia memang layak pun dilantik jadi penasihat sebuah negeri yang ditawan oleh pembangkang. Dengan adanya kebijaksanaan yang berhormat ini, ianya akan dapat menawan balik Selangor pada ya, point of order yang Mat. Point of order. Boleh? Point of order mana yang Mat? Yang berhormat timbalan yang berhormat yang Tuan Pengerusi, Peraturan 31. Saya mohon baca ya. 31 tajuk kecil dia meminda usul-usul. Bunyinya pada masa bukan sebelum, pada masa sesuatu usul itu dalam timbangan majlis mesyuarat atau jawatan kuasa majlis mesyuarat, bolehlah dicadangkan pindaan-pindaan jika pindaan itu berkaitan dengan usul itu. Jadi oleh sebab itu saya mencadangkan supaya Kuantan dibenarkan untuk meminda usul ini sebelum dibincangkan. Ini peraturan ya, ini peraturan. Takkan Tanjung Karang tak setuju. Jadi saya cadangkan Kuantan dibenarkan untuk meminda usul ini. Terima kasih. Datuk Pengerusi, kalau saya dibenarkan, usul ialah yang muka surat 1. Yang ini hanyalah huraian. Ya, ini adalah usul muka surat 1 itu yang memotong sejumlah. Dan seharusnya Datuk Pengerusi lebih arif tentang perkara ini. Saya juga ingin merujuk Kuantan ingin merujuk kepada Hansat. Hansat bertarikh 11 hari bulan November. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Arau. Jumlah ahli parlimen termasuk senator dan bekas ahli parlimen yang menyandang pelbagai portfolio termasuk penasihat khas dan juga duta khas di Jabatan Perdana Menteri adalah seramai 12 orang. Ahli parlimen 6 orang. Senator tiada, bekas ahli parlimen 6 orang. Saya juga hendak maklumkan secara umumnya bahawa di antara yang berhormat yang sedang menyandang ahli parlimen, yang memegang jawatan penasihat khas ialah 1. Yang berhormat Datuk Seri Haji Jamaluddin Jarjis, penasihat khas kepada Perdana Menteri dan duta khas ke Amerika Syarikat. 2. Yang berhormat Datuk Wira Muhammad Johari bin Baharom, penasihat khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai wilayah Koridor Utara. 3. Yang berhormat Datuk Seri Haji Noh bin Haji Umar, pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor. 4. Yang berhormat Tuan Haji Hasbi Haji Habibullah, pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak, ahli Parlimen Limbang. 5.
penasihat khas yang disebut oleh Yang Berhormat Arau, Menteri, dan termaktub dalam Hansat 11 November. Jadi kalau ya, kalau penasihat khas ini dan juga pengerusi ini mendapat 1,000, kita potong saja. Kita boleh reappropriate. Jadi Datuk Pengerusi, point dia, isunya ialah saya berhujah di atas Hansat Parlimen. Penasihat khas, ya, kalau salah, ya, kalau handset ini salah, maka saya salah atas sebab handset yang salah. Dalam Hansat tersebut, jadi saya tidak nampak kenapa ahli Parlimen BN perlu melatah begini di atas maklumat handset Parlimen Malaysia. Yang Muhammad, ya. Okey, saya teruskan Datuk Pertua. Saya ingin merumus moral ya, dia. Habiskan Yang Muhammad. Ya. Moral dia. Usul ini sebetulnya usul bersifat emosi sebab ingin memalukan seseorang. Tetapi Tuhan Maha Kuasa, sendiri kita yang malu. Saya setuju kenyataan ahli Parlimen Arau selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri, dia tidak menyebut pun salah. Saudara Yang Berhormat Hasbi ini, ahli Parlimen Limbang ini, pengurusi lembaga pengelesinan, allowance dia 1,900. Dan lagi lain allowance tidak ada pun disentuh oleh Yang Berhormat ini. Kenapa ditukuk tambah oleh Yang Berhormat Kuantan? Ini moral dia, usul ini tidak betul Yang Berhormat. Dan tidak ada yang perlu dibahas. Dan saya minta rakan-rakan sini berdiri sama-sama saya, kita tolak serentak usul ini. Usul ini usul haram. Haram dan tidak boleh dibahas. Kita tolak 100%. Ya. Tak ikut peraturan nak duduk. Ni siapa speaker ni? Siapa speaker ni? Yang Muhammad, Yang Muhammad, soal menolak ataupun menolak akan diusulkan kemudian. Datuk Pengerusi, orang Kuantan dah dikelirukan. Kena tangan, tak ikut peraturan. Kena tangan mau jadi pengurusi ke? Naik atas lah. Siapa speaker ni? Duduk lah. Cuba. Ini baru satu isu. Isu lain malam ni saya rasa tadi bantuan. Ini isu haram. Haram. Usul haram. Bukan haram lagi. Haram jadah menjadi usul. Haram memisungkan dewan. Ini buang masalah, Salah dari hukum agama ada dunia dan akhirat. Meminta. Ya, duduklah Yang Muhammad. Meminta. Ada ahli Parlimen, ada Yang Berhormat, duduklah. Tuan Speaker. Tak boleh. Cuma sebentar Yang Muhammad. Ahli-ahli Yang Berhormat. Tarik Sulul tak marah ke? Ahli Yang Berhormat. Tadi pagi pengurusda bergoyak semua. Tarik Sulul tak marah ke bos apa? Yang Muhammad. Maknanya mental BN ni lemah lah, tak ada idea lain. Mental pengurusda pun sama ni. Yang Muhammad ya. Yang Berhormat. Saya ingatkan cukup Pengurusda dah malu dah ni. Itu sebab macam bagi tadi Yang Muhammad. Dia dah malu dah. Ya. Ahli Yang Berhormat. Boleh kita kalau perbuatan tadi itu tidak betul. Boleh kita koyak usul ni seperti mana yang mereka lakukan pada usul kita tadi. Tak apalah Yang Muhammad. Buat origami lah, buat origami. Yang Muhammad. Tadi pagi koyak biar itu. Kopak aja. Tarik Sulul tak marah bos apa? Kopak aja biar. Ya. Apa tak ada? Cukup Yang Muhammad, cukup. Itu lo gunakan tutup buat origami. Gobak dari kepala tadi. Yang mengoyakkan itu. Ya, ada yang berucap bagi Muhammad. Kerajaan tadi. Jangan cukup Yang Muhammad. saya tak faham apa nak koyak-koyak lah. Tapi Yang Muhammad dah buat bagi tadi. Tiru hak Pakatan Rakyat bagi tadi. Cukuplah. Benda baru. Ya. Bukan tipu. Bukan tipu pun. Kita nak mengajar mereka. Tipu rakyat. Ada lagi nak berucap? Sebelah sini ada yang berucap, tak ada? Datuk Speaker. Yang Muhammad Pandan. 10 minit Yang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat sekalian,
Saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan daripada Barisan Nasional kerana dengan lagak dan lawak tadi, itulah yang akan pergi ke laman-laman YouTube dan Facebook selepas ini. Yang tadi pagi punya lawak apa pasal pula tak sentuh? Apabila lagi teruk tadi pagi punya lawak lagi teruk. Datuk Speaker minta supaya order to the House. So dah tolak apa mau ucap? Puteri. So koyak Floor siapa? Musik tadi Floor siapa? Ini usul tipu. Mana boleh bahas usul tipu? Kuantan membawa satu usul dalam keadaan peruntukan yang diberi kepada Perdana Menteri adalah yang paling tinggi dalam sejarah. Oleh sebab itu, ini usul haram ni. Haram jadah mendapat peruntukan yang terlalu tinggi. Dia haram. Dalam keadaan negara dikatakan banyak. Tak boleh haram. Boleh terus. Dalam keadaan negara dikatakan mengalami banyak masalah. Barisan Nasional tidak mengawal suara negara. Haram. Sebab itu Kuantan mohon usul tim saya ni. Jangan lupa nama order sebab itu Kuantan membawa satu usul supaya wakil-wakil rakyat menunjukkan sedikit keikhlasan supaya bersama-sama dengan rakyat berhadapan dengan kebesaran kewangan ini. Yang Muhammad. Kazuan juga. Ya. Peraturan mana Yang Muhammad? Yang Muhammad. Ya. Peraturan masyarakat Yang Muhammad. Datuk Speaker, lebih baik kita undi lah Speaker. Kita undi. Peraturan mesyuarat kita undi sekarang. 351. Saya nak tanya Puan Speaker. Banyak isu lain lagi. Itu tidak bertangan. Tak dengar Yang Muhammad. Saya tanya ada tak? Ada tak? Ada duduk dan dengar. Saya dah suruh duduk, tak dengar. Ya. Usul yang dibawa oleh Kuantan sebenarnya satu usul simbolik yang memohon supaya wakil-wakil rakyat paling kurang menunjukkan sedikit keikhlasan untuk bersama-sama dengan rakyat di bawah. Muhammad. Alai Muhammad. Kalau dalam bahasa Melayu itulah yang dinamakan meroyan. Kau nak kenal meroyan, itu meroyan. Undi. Jangan buat bahasa undi terus panggil. Menteri pun tak tahu juga ke? Menteri pun tak tahu juga. Mana boleh? Mesti kena bahas. Ini belajar daripada Gopak. Gopak ajar dia. Minta duduk ya Muhammad, minta duduk. Bagi Gopak ajar. Alai Muhammad. Duduk ya Muhammad. Buang masa apa masalah? Undi. Datuk Speaker, undi je lah. Kalau nak tolak usul Speaker, atau koyak usul, koyak sebelum usul mula dibahaskan. Ya Muhammad. Sekarang sudah bahas, baru mau tolak. Salah. Bang, jangan menjerit-jerit. Muka dah merah dah. Nampak punya muka merah. Muhammad. Dalam keadaan, saya akan teruskan. Saya akan teruskan. Dalam keadaan rakyat dipaksa membayar. Alai Muhammad, duduk ya Muhammad. Dalam keadaan kerajaan Barisan Nasional memotong subsidi rakyat, baik subsidi gula ataupun subsidi minyak. Kuantan memohon supaya wakil-wakil rakyat menunjukkan sedikit keprihatinan supaya kita memotong perbelanjaan yang tidak perlu dan ditutup tidak mahu ataupun tidak mahu dibincang oleh wakil-wakil Barisan Nasional. Baiklah. Ini adalah usul simbolik bahawa kalau rakyat boleh ditindas untuk membayar Ya Muhammad, Alai Muhammad.
kenapa wakil-wakil Barisan Nasional tidak boleh memotong hanya RM1 juta supaya RM1 juta itu boleh dibelanjakan Baik, Ahmad. dalam keadaan dalam tahun 4 tahun dari 2009 Muhammad. sehingga 2015 Balik daripada besar, jangan marah-marah. Barisan Nasional telah membelanjakan RM7.2 bilion atau RM7,200 juta untuk membayar perunding-perunding asing. Maka wajarlah kalau perunding-perunding yang berjawatan dulunya dalam kerajaan Barisan Nasional, mereka ini berkorban sedikit untuk rakyat. Pandan dua masalah, Pandan. Barisan Nasional tidak ada kekerasan. Kalau rakyat boleh disuruh untuk membayar cukai dan potong subsidi, kenapa bekas-bekas pimpinan Barisan Nasional ini tidak mampu dan tidak mau untuk sedikit mengorbankan keselesaan yang mereka ada? Seluruh negara Speaker Pak Yang Hormat, jangan ambil gambar ya Hormat. Kata diisi. Kita boleh loceng. Ini belah lagi. Saya pasti seluruh negara bersama-sama dengan Kuantan menyokong bahawa kita potong peruntukan bagi penasihat-penasihat yang ini. Sekian. Cepatlah Speaker. Muhammad. Ini standard PN Barisan Nasional. Ada Muhammad. Dah habis saya Muhammad. Kita berbelah bagi ruling. Muhammad. Saya tidak boleh. Duduk ya Muhammad. Sebentar ya Muhammad. Saya minta maaf, saya minta yang lain duduk dulu. Saya minta yang lain duduk. Ya Muhammad. Saya tidak boleh teruskan perbahasan begini. Kita pergi kepada keputusan. Setakat itu ya Muhammad. Ya. Saya minta menteri untuk menjawab. Kita habiskan lah ya. Minta menteri jawab ya Muhammad. Datuk pengurusi. Pengurusi surat kata Barisan Datuk pengurusi. Sama lah ya Muhammad. Kita menteri jawab. Datuk pengurusi. Seorang daripada sini, seorang daripada pembangkang. Lepas itu kalau keadaan begini berlanjutan. Datuk pengurusi. Saya rasa lebih lama kita buat. Bagi satu peluang. Cukup lah. Mereka yang tidak berkelakuan sebagai ahli parlimen. Ini Tak apalah, sesi ya, Ahmad. panas. Diberikan Saya minta menteri jawab. Cukuplah. Seorang satu dah berucap ya Ahmad. Datuk pengurusi patut benarkan perbahasan diteruskan. Ya. Mengapa? Temeloh duduklah temeloh. Jangan. Datuk Musi tak usah layan Ya. lagi. Kita undi je. Ya, diam ya Muhammad. Saya tak boleh dengar apa-apa ya Muhammad. Saya tak boleh dengar. Ya. Tak apa, ada dua perbahasan. Seorang daripada sebentar. Tunjuklah tanda baik. Ada seorang daripada pembangkang, seorang daripada kerajaan. Saya rasa cukuplah memadai dalam keadaan yang begini ya Muhammad. Memadai dua orang berbahas. Sebab itu saya minta menteri untuk menjawab. Ya. Memadai lah. Pengurusi, perbahasan tak dapat diteruskan kerana Menteri, jawapan betul lah Menteri. tidak bertindak. Jawapan betul profesional. Tadi kita dah membuat perbahasan. Cukup ya. Ya. Kita dengar jawapan menteri yang Muhammad. Ya, yang Muhammad menteri. Mana boleh. Apa-apa tidak pati. Cukup ya Muhammad. Ya, yang Muhammad menteri. Kuantan faham lah Bagi menteri buat jawapan betul lah. Saya Bagi minta. dua, saya tak seorang. Yang Muhammad, domba. Itulah keputusan yang Muhammad. Saya buat keputusan kita. Bagi 3 pek. Kita tamatkan perbahasan setakat Bagi itu. 1 ring sama. Cukup. Sama betul saja. Apakah Datuk pengurusi boleh buat. apakah Tadi yang berhormat Gombak buat. Tak pandai berhenti. Apa? Ya, yang Muhammad menteri. apa saya Ada yang Muhammad. Kita dengar jawapan daripada yang Muhammad menteri yang Muhammad. Datuk pengurusi Ya. izinkan saya untuk Yang Muhammad. Tadi bagi kita buat, sekarang pun kita buat. Sama biar belasan sama. mana boleh Cukuplah. Ya. Jangan. Cukup setakat ini yang Muhammad. Cukuplah. Apa pasal? Ya, yang Muhammad menteri. kita tak ada peluang bahas Ini
Tapi dia tak nak bebas. Balik ke pembebas. Kenapa kami tidak bebas? Yang bawa No, I decided. Jawab secara bertulis. Siapa lah yang mat? Kalau Saya mau dia, putuskan bahwa perbahasan Pengurusi. setakat itu yang Muhammad. Saya betul saya minta menteri jawab. Cukuplah ya. Biarlah saya penjelaskan dulu. Pengurusi kena berlaku adil. Saya adil lah ni. Tak adil. Saya berlaku adil dalam keadaan yang begini. Adil. Adil. Usul pagi tadi. Keadilan dia semua pihak. Bukan satu pihak. Semua pihak keadilan. Kenapa dibandingkan pembahasan? Ya. Itu tidak adil. Itu Okey. peringkat awal. Saya jemput menteri untuk jawab. Dibenarkan untuk wakil-wakil kita untuk Adil. membahas. Adil yang Muhammad. Tak adil. Mana pula adil? Ya, pengurusi. Izinkan saya untuk Ya, betul. Datuk Pengurusi. Kalau ada celah-celah dengan menteri meneruskan. lepas Saya dia. minta Datuk Pengurusi ya. Jangan Itu kuasa. buat keputusan dalam keadaan tertekan. Ada yang Muhammad, diam yang Muhammad. Ya. Yang Muhammad, kita dengar jawapan menteri yang Muhammad. Ya, Dengar kita jawapan dengar. menteri. Saya nak minta penjelasan. Minta penjelasan menteri boleh Muhammad. Minta penjelasan nanti saya bagi. Ya, penjelasan kepada menteri lah Muhammad. Okey. Saya minta penjelasan dari yang Bapak Ya, Menteri. baik. Bagi. Baik. Okey. Terima kasih. Sebentar yang Muhammad. Terima kasih. Okey, baik. Sila, ini penjelasan yang Muhammad ya, minta Ya. penjelasan kepada menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang bagi peluang kepada saya mohon penjelasan. Penjelasan yang nak saya pohon, mengapa Datuk Yang di-Pertua membuat keputusan menghalang perbahasan pada petang ini, ya? Sedangkan Pengurusi saya tak ada kuasa nak beri jelas tu. sedangkan perbahasan Itu sedang pun tak berjalan. kena mengena. Oleh kerana saya tak ada peluang nak minta penjelasan dari Yang Pertua. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Baik, Ya, tak apalah, Mat. Tak apalah. Saya rasa tadi dah dibuka, tak ada orang. Lepas tu Ya. pengurusi Satu, dua, tiga, pengurusi pun ada kuasa untuk menghadkan. Jadi saya tak boleh Ya, jawab yang itu. pengurusi Itu ada pengurusi. kuasa untuk hadkan. Menghadkan. Jadi dia nak had. Ni apa saya bukan pengurusi. Ya. Gombak. Tak apa, duduk. Cukup yang Muhammad. Okeylah. Tak. Dan saya Pengurusi, minta Datuk pengurusi. Speaker jangan kerana tertekan dengan Tak. UMNO dan Barisan Nasional. Saya gunakan Muhammad Kami kita nak Gombak. berbahasa yang Gombak, baik. Gombak. Saya gunakan Ya. kuasa untuk memberhentikan. Pengurusi. Cukuplah ya. Izinkan saya. Ya, Cukup sana ya, lah. ya, Muhammad, Datuk Pengurusi. Menteri jawab. Ada Cukup. lagi wakil dengan Tak apa. pada Saya tak bagi Dekat saya sini pun ada Sekejap, lagi. sekejap. Ada lagi. DAP Cukuplah. lagi, DAP ada, DAP PAS lagi. ada. Ini saya kira bahawa kita sudah pun sebut dalam usul sehingga selesai. Tak apalah. Urusan yang berkaitan dengan usul ini. Izinkan barulah saya sidang Tak apa. tidak untuk Mana boleh Dia usul Masa tadi tak boleh bukan pula. menyebut bahwa semua yang bangun dibagi peluang untuk berucap. Tak. Tak. Usul tadi, dengar baik-baik. Usul tadi sehingga selesai usul ini kita berhenti sidang. Bukan menyebut bahwa yang di-Pertua harus memberi semua yang bangun berucap. Saya buat yang Muhammad, saya buat keputusan saya tadi berpandukan berdasarkan kepada keadaan. Betul. Keadaan tadi. Keadaan tadi. dia Sebab nak itu saya kata, Dia kan bisa jawab. sebab itu saya kata, saya berhentikan pembahasan. Saya minta menteri Ya, untuk Muhammad, menggulung. saya tengah nak jawab. Kita tidak boleh Tak salah berhentikan. pun. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tak salah Daripada pun Barisan yang Nasional. Muhammad. nak berbahas lagi. Yang di-Pertua ada kuasa, boleh berhentikan. Cukuplah. Pengurusi saya Apa apa? yang Yang di-Pertua beralasan kerana mereka Semua di sana guna kuasa Tak apa, ada sewenang-wenang. kuasa. Ya. Cukuplah. Kita guna kata takkanlah nak Nampak? suruh pok-pok Ya. sarkas tu bangun. Betul. Tiba-tiba. Mega boleh begitu. Pasal Dewan Mana Mega tarik balik. Pokok sana. Pokok sarkas. Ya, menteri. Pendekkanlah menteri. Okey. Terima kasih. Ya, cukup. Pengurusi berniat jahat Tak dan salah. pengurusi. Tak ada salah. Tarik balik. Bahawa seharusnya Cukuplah. kalau tidak apa perlu Pokok kami sana nak tarik dengar balik. jawapan Peraturan pergulungan 36. daripada yang Muhammad Ya. Menteri, sedangkan perbahasan Betul. belum habis. Ada poin-poin baru yang nak dibangkitkan oleh Temerloh, oleh rakan-rakan saya. Masih boleh dibangkit Ada peringkat poin-poin jawatan baru, kuasa bukan pengurusi. Ya. Masih Sebelah boleh sana. dibangkit. Tak ada masalah. Ya, cukup. Yang bawa pokok sana. Tak, saya tak. Tak apalah. Balik. Tak apalah. Balik. Apa? Balik. Tuan Speaker, saya nak minta peraturan 366. Pokok kena tarik balik. Okey. Autoriti yang tidak. Ini lagi syok aku cakap. Pak, cakap dia lagi syok. Tak apa.
Ya. Lengit kan, lengit. Bergerak dengan senyap-senyap Yang Berhormat. Pergi shot sendiri. Semua pergi shot sendiri lah. Menteri cakap sendiri lah. Menteri, Okey. Menteri cakap sendiri. Datuk Pengerusi. Si Putih, tambah balik kan si Putih. Sekarang Balik. si Putih tambah balik kan. Tak apa gambar nak dengar. Tak apa gambar nak dengar. Balik. Jangan keluar dulu, Bergerak dengan Putih. senyap. Tak payah bising-bising Yang Berhormat. Okey ya? Ya. Ya, tak apa, balik. Ya. Ya Pak Menteri, bagi jawapan betul ya Menteri. Datuk Speaker, saya Datuk cadangkan Pengerusi. Pak Menteri bagi jawapan betul Ya, seputar tak apa. undi. Menteri Tiada orang suka Kuantan tu. Betul. Ya Pak Menteri. Yang mana nak balik Bagi kempen jawapan tu betul semua ya. boleh balik Pokok senang. Kuantan. Ya. Datuk Pengerusi, saya merasakan bahawa hari ini merupakan hari yang banyak memberi pengajaran kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak tunjuk tak perlu tunggu sampai kiamat, sampai mati. Hari yang sama perlakuan yang berlaku belah sana diikuti oleh belah sini. Yang ini semua baik-baik ni. Tapi bila dia teladani dengan ajaran yang tak berapa baik, itu yang jadi masalah. Maknanya apa? Menteri, Maknanya pagi Barisan Nasional tak ikut peraturan. Petang pun tak ikut peraturan. Okey. Beruas. Memang sakit. Beruas sakit. Kita pun sakit pagi tadi. Sama aja. Pagi tadi teknikal. Duduklah kejap. Saya tak bagi duduk. Awak duduk. Yang Muhammad duduk. Pagi tadi teknikal. Pasal teknikal yang Muhammad kata salah, kita kata betul, speaker buat keputusan. Teknikal. Kali ini saya nak beritahu, usul yang Muhammad Kuantan saya hormati. Sepatutnya yang Muhammad Kuantan ikut cadangan yang Muhammad Kota Baru. Membuat pindaan tetapi terlepas peluang. Kenapa sebelum ni kita duduklah kejap. Duduk. Kenapa duduk? Mungkin bila saya jawab nanti yang Muhammad pun terus faham. Kalau cakap RM10 kita faham. Usul untuk potong RM10 gaji. Tapi yang Muhammad menyatakan 1.6 juta. Secara spesifik. Yang mana disebut tadi, yang Muhammad Limbang hanya menerima gaji 1,900. Bukan gaji, allowance. LPKP. Yang bukan dibayar oleh Jabatan Perdana Menteri. Di bawah oleh agensi berkaitan. Jadi, usul ini nak diundi atas figure yang mana? Jumlahnya berapa? Itu saya tak nak sebut lagi. Mengenai yang Muhammad Johari Baharum menerima hanya 21,500 bukan 27,000. Itu juga jumlah yang berbeza. Jadi saya nak beritahu bahawa usul ini seperti yang Muhammad Beruas sebut, dia tak boleh kita main andai. Ini bukan soal jawab lisan, ini bukan soal perbahasan peringkat jawatan kuasa yang menteri kena beri jawapan. Ini membahaskan usul yang dibawa oleh ahli majlis mesyuarat atas jumlah yang sangat tertentu. Maknanya kita tak boleh nak setuju. Kalau yang Muhammad setuju pun yang Muhammad tak betul. Sebab dah diberitahu jumlahnya tak betul. Boleh baik saya bagi penjelasan. Nak penjelasan apa lagi? Sebenarnya saya nak kalau jawab. Menteri bagi. Boleh tak? Boleh saya bagi penjelasan usul ini? Ya Menteri tak payah bagi lah Menteri. Kejap. Tak payah lagi lah. Saya nak jawab lagi. Usul ini langsung tak ada masalah. Apa tak ada masalah? Sebab itu bagi saya jawab. Saya nak jelaskan. Okey, saya nak bagi jawapan. Boleh tak Menteri? Saya nak bagi jawapan Saya nak jelaskan Pertama, jawatan sebenar yang Muhammad Hasbi seperti yang kita semua tahu bukan pengurusi ataupun penasihat pembangunan Sarawak tetapi pengurusi LPKP Sarawak. Nombor dua, jawatan sebenar yang Muhammad Datuk Seri Syarizat adalah penasihat pembangunan, keusahawanan dan iktisas wanita dan bukannya penasihat hal awal wanita. Ketiga, jawatan sebenar Datuk Seri Noh Omar yang telah pun diperbaiki oleh Yang Muhammad Kuantan adalah pengurusi Majlis Tindakan Persekutuan. Mengenai kesilapan dari segi jumlah yang disebut dalam usul, Yang Berhormat Hasbi hanya menerima allowance RM1,900 dan bukannya gaji RM27,227.20. Yang Berhormat Johari Baharum menerima gaji bulanan RM21,500 dan bukannya RM27,227.20. Berdasarkan kepada kesilapan tersebut, usul ini pada saya perlu ditolak. Keduanya, justifikasi kepada penasihat-penasihat. Okey. Ya, Beruas. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Menteri kerana sudi mendengar
kerana yang sana tengking jerik ini macam Semua dengar cerita lagi. Kurang-kurang menteri dengar. Bukan menteri tak mau dengar boleh keluar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan terima kasih Tuan Pengerusi. Sebenarnya apa-apa penjelasan ataupun nak menangkis ataupun menyatakan Kuantan ini salah, kita mesti bahaskan dan beri penjelasan. Ini cara yang sivil. Okey, cukup. Siapa yang mulakan Buruas? Buruas siapa mulakan? Dah. Cukup. Menteri. Dah. Kalau nak bahas, kalau nak bangkit benda sama, saya tak bagilah. Ini usul. Ini bukan peringkat jawatan usul kuasa. hanya muka surat 1 saja. Itu usul. Muka surat 2, 3 bukan usul. 1.6 juta tak betul. Okey, kalau tak betul, bolehlah dicadangkan. Buat cadang, you baikilah, pindalah seperti yang Berhormat. Yang Berhormat sebab tu yang Berhormat tak faham. Boleh saya respon? Boleh saya bertanya Yang Berhormat? Okey. Kepada Menteri. Betul Speaker. Kalau yang Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Kita mengundi. Kuantan. Saya Jawab Speaker. Yang Berhormat. Kita undi sajalah. Timbalan Menteri. Saya rasa is the substance yang kita kena fokus. Is the substance. Okey. Nanti saya baca peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Memang salah. Dah. Peraturan mesyuarat 31 kata pada masa suatu usul dalam timbangan majlis mesyuarat. Betul. Kita belum mengundi lagi Datuk Pengerusi. Kita belum mengundi. Masih dalam timbangan majlis mesyuarat atau jawatan kuasa majlis mesyuarat. Boleh dicadangkan pindaan. Jadi kalau Timbalan Menteri memberi saya exact figures, kita pindah sekarang ini. Dah. Sebab kita substance. Atau pengurusi, kita undi je lah. Semangat yang kita dia nak menegak kebenaran bahasa. Kita akan undi. Nak terima sebab tidak apa juga kita belum mengundi. Tapi saya nak usul beritahu 31 bahawa kesilapan itu berlaku. Datuk Pengerusi, usul 31 masih boleh dipakai. Nak kita pindah atau belum tidak, mengundi itu lagi. tanggungjawab yang Berhormat. Kita boleh memindah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Timbalan Menteri boleh bagi data. Kita pindah. Itu Menteri. Kita akan buat. Itu semangatnya. Kalau penasihat hak, penasihat hak kita semua ikut substance. Dan saya mohon penasihat hak menggulung Timbalan Menteri. Kita belum mengundi lagi. Usul 31 masih boleh dipakai dan kita pindah mengikut apa yang Timbalan Menteri bagi. Menteri dah habis. Dia menegak kebenaran bahasa saja. Jangan layan. Buat apa? Hal yang Berhormat sekarang saya kemukakan masalah bagi diputuskan usul di bawah peraturan Mesyuarat 66 dalam kurungan 9 bagi maksud bekalan 6 Jabatan Perdana Menteri oleh Yang Berhormat Kuantan bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM1,633,632 sen daripada jumlah yang diperuntukkan di bawah Kepala Bekalan Pembangunan B6 di bawah butiran 010100 Program Aktiviti Jabatan Perdana Menteri di bawah objek sebagai 29000 Perkhidmatan Ikhtisas Jabatan Perdana Menteri hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Lebih suara tidak bersetuju. Tidak bersetuju, usul tidak disetujukan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Mana ada. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 18 November 2013.